Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Cikgu harap semua anak-anak berada dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti PDPR Bahasa Melayu pada hari ini dengan baik. Okey, pada pagi ini kita akan mempelajari topik ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kalau semua sudah bersedia, cikgu harap semua anak-anak buka buku teks jilid 2 pada muka surat 30. Okey, pada muka surat 30, aktiviti dia ialah membina ayat tunggal berpandukan gambar. Sebelum tu, anak-anak semua kena tahu apa dia ayat tunggal. Cuba perhatikan pada info bahasa di bawah sekali. Ayat tunggal maksudnya ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek dan predikat. Predikat tu maksudnya keterangan. Cuba tengok kataan yang kataan pertama, mereka. Mereka subjek. Mereka buat apa? Keterangan dia, mereka mengumpulkan peralatan elektrik. Kalau orang tanya mereka, mereka saja tak tahu apa maksud mereka. Jadi bila ada keterangan kita tahu mereka mengumpulkan peralatan elektrik. Contoh kedua, Cikgu Hadi. Cikgu Hadi tu siapa? Cikgu Hadi tu ialah guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi ayat tunggal tu lebih senang. Adalah ayat yang pendek ataupun ayat yang mudah. Ayat yang tidak ada kata hubung di dalamnya. Faham tak semua? Seterusnya kita pergi kepada gambar di atas. Perhatikan gambar. Ada dah ayat tunggal yang diberikan. Contoh, kita baca sama-sama. Nabila menghadiri program melestarikan alam. Yang ni kita panggil dia ayat tunggal sebab tidak ada kata hubung. Seterusnya dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Jadi untuk gambar yang pertama, ayat tunggal ialah Nabila menghadiri program melestarikan alam. Seterusnya kita pergi ke gambar yang kedua. Kita kena buat ayat tunggal mengenai gambar yang kedua. Dalam gambar kedua ni yang mana satu Nabila? Ni Nabila kan? Nabila ni buat apa? Nabila dia mengedarkan risalah mengenai program melestarikan alam. Jadi kita ambil perkataan ni Nabila. Nabila mengedarkan risalah program melestarikan alam. Faham? Yang ni yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, kita tengok gambar yang ketiga. Yang ni adalah Fatin. Fatin buat apa? Fatin membawa sisa elektronik. Dia bawa sisa elektronik. Jadi ayat tunggal dia, Fatin membawa sisa-sisa elektronik. Kalau tengok pada muka surat 30 ni, awak akan nampak program melestarikan alam. Maksudnya program untuk mengekalkan alam sekitar supaya tidak tercemar. Kita kena jaga alam sekitar supaya sentiasa bersih, tidak tercemar. Jadi
Okey, kita kena sama-sama okey faham macam mana cara nak lupus baham tu, bukan buang merata-rata tempat. Okey, faham? Okey, seterusnya kita akan beralih ke muka surat 31. Okey, muka surat 31 ni kita akan bina ayat majmuk. Okey, bina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Okey, tajuk untuk muka surat 31 ni ialah lindungi lautan kita. Okey. Cikgu harap semua sudah bersedia ya. Okey, kita baca sama-sama. Okay. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketang. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketang. Okey, gambar kedua. Okey, Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Okey, tengok di bawah ya. Okey, dia bagi yang pertama tu. Okey, nombor 1. Okey, banyak ikan mati di situ. Okey, Nabila dia nampak. Okey, banyak ikan mati di situ. Okey, yang kedua dia nampak. Okey, banyak burung mati di situ. Okay, dalam kurungan tu dia ada kata hubung dan. Jadi sekarang ni kita nak bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang dibagi. Okay, nombor 1, nombor 2 tu ayat tunggal. Kita nak jadikan dia ayat majmuk. Okey, jadi untuk lebih mudah, okey, cikgu telah sediakan. Okey. Cikgu sudah sediakan cara nak bina yang mudah. Okey, cara membina ayat majmuk yang mudah. Okey, cuba perhati di sini sambil kamu tengok buku teks ya. Okey, perhatikan. Okey, ayat tunggal yang pertama. Okey, banyak ikan mati di situ. Okey, banyak burung mati di situ. Okey, ayat tunggal kedua. Okey, jadi sekarang ni cara paling mudah. Okey, kita nampak banyak, ada berapa perkataan banyak. Okey, ayat tunggal 1 ada banyak, ayat tunggal 2 pun ada banyak. Kita potong satu. Jadi kita potong banyak. Okey, yang pertama. Okey, apa yang sama? Okey, banyak ikan mati di situ, banyak burung mati di situ. Ada lagi perkataan yang sama. Okey, mati di situ. Okey, sama tak? Okey, ayat yang pertama ada mati di situ, ayat kedua pun mati di situ. Jadi kita potong mati di situ. Okey, sekarang ni nampak tak? Okey, banyak kita potong, mati di situ kita potong. Jadi kita tuliskan ni. Okey, banyak ikan banyak ikan. Okey, kita sambung dengan kata hubung dan. Okey, dan burung mati di situ. Okey, semua faham? Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua dia bagi Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Okey, ayat tunggal pertama. Okey, ayat tunggal yang kedua, Nabila mengambil gambar. Okey, kata hubung dia lalu. Jadi untuk lebih mudah, cara dia, Nabila, ayat tunggal pertama ada Nabila, ayat tunggal kedua pun ada Nabila. Jadi kita potong satu Nabila. Okey, potong satu Nabila. Okey, ada lagi tak yang sama? Okey, nampak tak? Tidak ada lagi kan perkataan yang sama. Jadi sekarang ni kita boleh bina ayat ni.
Okey, ayat majmuk dia Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Kita sambung dengan kata hubung lalu. Lalu mengambil gambar. Cikgu harap semua faham cara untuk membina ayat majmuk. Seterusnya yang ketiga. Ayat tunggal pertama. Nabila mencatat masa. Ayat tunggal kedua, Nabila mencatat lokasi. Sekarang ni kita nampak ada perkataan yang sama di sini. Nabila, kita potong satu Nabila. Mencatat. Ada, kita potong mencatat satu di sini. Jadi sekarang ni kita boleh bina ayat majmuk. Nabila mencatat masa. Tambah kata hubung dan lokasi. Seterusnya yang keempat. Ayat tunggal pertama. Nabila berfikir. Tengok Nabila berfikir. Yang ayat tunggal kedua, Nabila memegang telefon bimbit. Jadi sekarang ni kita boleh bina ayat majmuk. Kita perhati dulu yang mana sama. Nabila, ayat tunggal pertama dia Nabila, ayat tunggal kedua dia Nabila, kita potong satu. Jadi sekarang ni perhatikan, tidak ada lagi perkataan yang sama antara ayat tunggal pertama dan ayat tunggal kedua. Jadi kita boleh bina ayat majmuk. Nabila berfikir. Ambil kata hubung sambil memegang telefon bimbit. Seterusnya yang terakhir nombor 5. Nabila dia fikir nak tulis surat kepada JAS tu Jabatan Alam Sekitar, ataupun nak telefon sahaja ke Jabatan Alam Sekitar. Jadi dia fikir mana satu yang nak buat. Jadi sekarang ni kita tengok ayat tunggal yang pertama. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar. Ayat tunggal kedua, Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Kata hubung dia atau. Jadi kita perhatikan, ada perkataan yang sama antara dua ni. Nabila ingin. Ayat kedua pun ada Nabila ingin. Kita potong Nabila ingin. Yang lain yang sama Jabatan Alam Sekitar. Jadi kita potong Jabatan Alam Sekitar sebab dia sama. Jabatan Alam Sekitar ni kita potong. Jadi tinggal sekarang Nabila ingin menelefon. Yang kedua menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Jadi ayat majmuk dia Nabila ingin menelefon. Ingin menelefon atau dia nak buat apa? Atau
Okey, kita ambil kata hubung atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Okey, JAS tu, JAS tu singkatan pada Jabatan Alam Sekitar. Okey, kita tak tulis pun tak apa. Okey, cikgu harap semua anak-anak murid cikgu dapat memahami cara-cara membina ayat majmuk. Okey, sebagaimana yang cikgu telah terangkan tadi, okey, macam mana cara nak bina ayat majmuk daripada ayat tunggal. Jadi untuk tugasan hari ini, okey, cikgu akan bagi latihan untuk kamu buat semula seperti mana yang cikgu ajar tadi. Okey, yang ni cikgu akan snap, akan bagi latihan pada kamu. Okey, satu lagi, okey, kamu dikehendaki menjawab soalan pada muka surat 34 buku aktiviti jilid 2. Okey, cikgu harap okey, kamu semua dapat menyiapkannya dan hantar kepada cikgu dalam grup Telegram secara personal. Okey, cikgu harap semua dapat menyiapkan tugasan dengan sebaik-baiknya. Okey, tulisan mesti cantik dan kemas. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.